Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera anak didik cikgu semua. Seluruh tanah air yang akan mengambil peperiksaan SPM 2020 pada bulan Februari ini. So, okay, anak-anak semua, inilah modul yang cikgu akan bincang dan bahaskan dalam beberapa tutorial, dan kita akan beri tumpuan kepada simulasi. Dan cikgu juga ingin ingatkan semua bahan akan dimasukkan dalam sedikit kurang terang. Semua bahan cikgu akan masukkan dalam channel ini. Channel ini khusus untuk SPM KBSM. Logo ini warna kuning. Perlu anak-anak pastikanlah agar kita masuk dalam channel yang betul. Okey, terus saja melihat kepada apa persoalan yang perlu dipahami dalam tugasan tahun ini. Secara umumnya, cikgu tanpa membuang masa, cikgu akan teruskan. Yang pertama, kita perlu memahami bahagian A, B dan seterusnya. Cikgu pergi satu-satu untuk bahagian A dulu. Bahagian A ini boleh menjadi soalan 1, mungkin juga soalan 2. Bagi soalan 1, ada beberapa persoalan dan persediaan yang rapi supaya tidak berlaku kesilapan dalam kita mengeluarkan idea. Soalan 1 berkemungkinan antara yang perlu kita siapkan ialah konsep perang secara umum, perang itu sendiri. Dan yang kedua, konsep perang besar ataupun the Great War. Dan perlu diingat, the Great War ini memberi tumpuan kepada Perang Dunia Pertama. Dan maksud yang ketiga ialah konflik antara bangsa. Ada juga kemungkinan bahawa untuk soalan 1 ini bukan maksud, tetapi senario. Barangkali boleh senario kepada bermulanya Perang Dunia Pertama, iaitu peristiwa pembunuhan Duke Franz Ferdinand dan isterinya di Sarajevo. Dan itu boleh menjadi tumpuan kita. Selain daripada yang lebih umum, contohnya Perang Dunia Pertama itu sendiri, latar belakang, bukan maksud, latar belakang. Dan satu lagi kemungkinan barangkali ialah mungkin dipecah, akan ditanya pertama latar belakang, kemudian diikuti dengan soalan yang kedua. Barangkali anak-anak perlu memberi maksud yang pertama, perikatan kuasa tengah, yang kedua pakatan bertiga. Itu senario soalan yang pertama. Dan bagi soalan kedua, ini perlu diberi tumpuan kerana markah biasanya besar. Dan antara potensi soalan-soalan yang barangkali menjadi soalan yang kedua ini antaranya seperti soalan faktor perang dunia pertama, faktor perang, kesan perang dunia pertama. Dan mungkin juga soalan berkaitan dengan perjanjian Versailles dan juga bangsa. Dan kita tak pasti di mana dia akan keluar, tetapi kita boleh bersedialah. Mungkin soalan 2, mungkin soalan ketiga. Dan seterusnya kesan perang dunia pertama ke atas negara kita. Ada sedikit berbeza antara soalan 8 dan juga 10. Perlu diambil perhatian. Nanti setiap simulasi cikgu akan terangkan satu persatu. Potensi yang lain ialah ada kemungkinan dia akan berlaku secara serentak. Latar belakang Perang Dunia Pertama, 1. Okey. Yang kedua, latar belakang Perang Dunia Kedua. Kedua-duanya akan ditanya. Contoh, jelaskan tentang latar belakang Perang Dunia Pertama dan seterusnya Perang Dunia Kedua. Itu kemungkinan-kemungkinan lah. Dan anak-anak perlu bersedialah. Walaupun secara keseluruhan semua ada dalam modul, tidak ada masalah. Okey. Selesai satu. Kemungkinan juga banyak perkara lain yang akan dibuat secara serentak. Faktor maksud kuasa bersekutu, kuasa parsi. Yang penting kita bersedia, bersedia tanpa kita susah payah mencari dalam buku teks, mengatur ayat ketika itu, tetapi perlu dirancang dalam simulasi dan lebih awal supaya ketika exam kita terus dapat menulis dengan masa yang cukup, tersusun, kemas, sistematik. Okey, yang lain-lain seperti faktor kesan Perang Dunia Kedua. Perlu cikgu ingatkan, di Timur ada kemungkinan juga dia akan tanya khusus tentang Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Di Asia tidak berlaku Perang Dunia Pertama, tapi Perang Dunia Kedua
Dan seperti biasa, seperti tajuk tadi, kesan ke atas negara kita, kita juga faktor yang tadi kesan saja, faktor lain. Faktor yang menyebabkan negara kita terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Tak apa, cikgu akan ulang. Cikgu agak laju, tetapi cikgu akan ulang semula. So, okay. Dan barangkali ada lagi suatu soalan kebat yang perlu kita bersedia, ialah bagaimanakah kuasa berikut boleh memenangi Perang Dunia. Contoh, yang pertama, Pakatan Bertiga. Ini Perang Dunia Pertama, dimenangi oleh Pakatan Bertiga. Dan ini Perang Dunia Kedua, dimenangi oleh kuasa bersekutu. Itu antara senario yang mungkin bukan saja untuk soalan 1, 2, malah soalan 3, soalan 4. Dan ini semua soalan-soalan fakta yang mesti anak-anak kuasai, dan insya-Allah anak-anak boleh mendapat markah yang tinggi. Okey, ada kemungkinan juga terselit di sana sini sebagai tambahan langkah berjaga-jaga tentang konsep-konsep seperti maksud blok dunia, maksud perang dingin. Tetapi perlu juga anak-anak bersedia, apa maksud negara dunia pertama, negara dunia kedua dan negara dunia ketiga. Semua ada dalam modul. Okey, dan bersedia jugalah dengan konflik antarabangsa membawa kepada kemunculan blok dunia dan juga perang dingin, Ini ada kemungkinan juga masih berada dalam sekitar soalan yang ketiga maupun soalan 4. Ada kemungkinannya begitu. Okey, bermula dengan soalan-soalan kebat yang perlu anak-anak sediakan jawapan dengan lebih tersusun, Kepada pelajar yang lemah memang tidak banyak pilihan untuk menjawab secara spontan, memang agak sukar, tetapi pastikan anak-anak tidak tersalah pilih tajuk-tajuk ini ketika menjawab. Fahami betul-betul masa exam, Seantara soalan yang berkemungkinan bagi soalan 4, mungkin juga 5, mungkin juga 6, seperti soalan berkaitan dengan dasar, Okay, ada beberapa soalan dasar di situ. Bagi soalan 4, 5, 6 ini juga mungkin boleh dikaitkan dengan konflik dan pertubuhan antarabangsa, Dan bagaimana dia diselesaikan? Jawapannya sebenarnya cara menyelesaikan anak-anak boleh kaitkan dengan wujudnya pertubuhan antarabangsa, sama ada pertubuhan dunia ataupun serantau. Cikgu pecahkan di situ, ada pertubuhan antarabangsa, ada serantau. Okey. Jika ada cikgu-cikgu di sini, barangkali perlu bezakan, anak-anak kita perlu tahu antara konsep serantau dengan konsep dunia. Manalah tahu kedua-dua itu dipecah. Jadi konflik antarabangsa yang berlaku tadi, dalam tugasan dinyatakan boleh dikaitkan dengan penyelesaiannya melalui pertubuhan-pertubuhan antarabangsa yang ditubuhkan sama ada di peringkat serantau seperti ASEAN maupun di peringkat dunia seperti PBB, Commonwealth dan sebagainya. Okey, cikgu teruskan, dan bahagian yang berikut ini bahagian yang sangat penting kerana hampir pasti dia akan keluar dan anak-anak sepatutnya tidak ada masalah. Untuk penerangan bahagian F ini ada 2 konsep yang perlu dijaga baik-baik. Perhatikan betul-betul apa yang ditanya. Adakah nilai, adakah patriotisme, cabaran, cadangan, mengatasi cabaran tadi, ataupun langkah satu lagi. Konsepnya langkah. Okey. Dan akhir sekali, boleh kata percuma lah iktibar dan juga rumusan. So, okey. Jadi, lengkap keseluruhan apa yang terkandung dalam buku ini. Dan konsep yang cikgu cuba beri ialah cuba menyediakan skrip jawapan. Cikgu faham, tetapi memang masalah untuk mengatur ayat. Walau bagaimanapun, anak-anak perlu cikgu ingatkan bahawa usaha membina ayat sendiri jauh lebih baik jika anak-anak faham. Kalau tak faham, bolehlah teruskan. Satu lagi, kontrol masa. Dalam simulasi nanti cikgu akan jelaskan. So, okey. Konsep yang cikgu ketengahkan ialah konsep skrip jawapan contoh. Mudah-mudahan anak-anak boleh faham dan boleh ikut. Cuma minta mohon kawal masa. Contoh bagi soalan pertama ini biasanya 5 minit. Okey, boleh buat simulasi.
dalam 5 minit itu, sorry, 5 markah 5 markah, bukan 5 minit. Okey. Dalam 5 markah itu, berapa minit anak-anak boleh jawab? Ya. So, okey. Itu saja untuk penerangan berkaitan dengan modul dalam tutorial pertama. Inilah bahan-bahannya, konsepnya, semua dalam bentuk ayat sehingga akhirnya berakhir dengan muka surat 32, rumusan. Okey. Itu saja. Terima kasih. Jumpa lagi dalam tutorial seterusnya dalam simulasi 1.